اللهم من نعوذ بأمرك ونعوذ بنا عنك وعصيك والملائكة المقربين وجميع وافتح لنا أبوابك وعلينا بسرعة رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واهدنا من لساننا. قال الشيخ الموصل تعالى نفعنا من في الدارين. Bahasan yang keenam pada bicarakan segala yang mengambil pesaka. Segala yang mengambil yang dapat terima pesaka daripada waris. Kita maklum bahawasanya qarabah itu terbagi kepada dua. Qarabah itu terbagi kepada dua. Satu qarabahnya ialah zawul arham, dan yang keduanya di sini. Qarabah yang kedua inilah yang kita panggil waris di dalam istilah faraidnya. Sebut kata qarabah belum tentu waris ke tidak. Sebabnya setengah daripada qarabah bukan waris, setengah daripada qarabah tu ialah waris. Maka kita maklumlah di sini bos, apabila sebut kata waris ialah qarabah yang dapat pesaka daripada si mati. Maka si mati itu kita panggil muwarris. Contohnya kalau ayah mati, bapa mati, bapa tu mewaris, anak ialah waris. Itu panggilannya begitu. Katanya bermula segala lelaki yang mengambil pesaka itu 10 orang. Ini daripada kalangan lelaki yang waris. Yang dapat pesaka, yang mengambil pesaka daripada mewarisnya ada semuanya 10 orang. Pertama anak, tak payah tafsirlah, anak lelaki lah, sebab kita di sini dia kata lelaki yang mengambil pesaka itu 10 orang. Tutup pintu. Lelaki yang mengambil pesaka itu 10 orang, maknanya anak. Pertamanya anak, maknanya anak lelaki lah. Keduanya cucu. Jadi sekali lagi yang pertama anak, maka jangan lupa kita bahasakan kepada kita fardunya kita mati. Kita mati, maka anak itulah dapat pesaka. Tapi di sini dia sebut kalangan lelaki dulu. Nanti lagi nanti depan tu sebut golongan perempuan pula. Yang pertama anak lelaki, maknanya sekiranya kalau kita mati, maka anak lelaki kita itulah dapat pesaka daripada kita. Kemudian yang keduanya cucu daripada anak lelaki. Cucu kita daripada anak lelaki kita. Ketiganya bapa. Keempatnya nenek. Maksudnya nenek lelaki lah, sebab sini bicara nenek lelaki. Nenek lelaki. Nenek lelaki. Masalah nenek lelaki ni maknanya kalau ya,
nenek lelaki kita tengok di sini, ini yang di tengah ni ialah mayat kita lah, fardunya kita mati. Maka yang ni bapa kita, maka yang ni juga, mana tiga ni dan ke atas lagi, itu dikatakan nenek. Dia maksud dengan nenek bukan orang ni saja, bukan seorang ni saja. Boleh jadi yang ni, boleh jadi yang ni. Boleh jadi atas pada ni lagi. Itu dikehendaki dengan nenek. Sebab di sini yang apa dia? Yang keempat tu nenek, maksudnya nenek lelaki. Maka yang ni nenek juga, masuk dalam nenek, yang ni pun nenek juga, yang ni pun nenek, atas pada dia hingga seterusnya. Kalau ada lagi itu, maka dikatakan nenek kesemuanya. Tetapi dia lagi akan datang tu akan menyata pula bahawasanya ini kita katanya nenek yang pertama, yang ni kita katanya nenek yang kedua, yang ni kita katanya nenek yang ketiga. Maka sekiranya kalau ada bapa, maka semua nenek tak boleh dapat pusaka sebab terdinding. Begitu. Sekiranya kalau kita mati, bapa kita dah mati sebelum pada kita, maka nenek ni masih ada, maka nenek ni akan dapat pusaka. Sekiranya kalau ada kesemua, bapa dah meninggal, belum pada kita, apabila kita mati, nenek yang pertama ada, nenek yang kedua ada, nenek yang ketiga ada, maka nenek yang kedua, yang ketiga tak dapat pusaka dengan sebab didinding oleh nenek yang pertama. Sekiranya kalau kita mati, bapa kita dah mati sebelum pada kita, nenek yang pertama pun tidak ada, tapi nenek yang kedua ni ada, maka dia akan dapat pusaka. Sekiranya kalau dia tak ada, maka nenek yang ni pula dapat pusaka. Itulah. Tapi di sini kita tak nak cerita katanya siapa dulu, siapa terdinding dengan siapa, tak nak kira di situ lah. Hanya nak bilang siapa yang dapat pusaka, siapa yang tak dapat. Gitu. Keempat, nenek. Yang kelimanya, segala bagai saudara. Yang kelima, segala bagai saudara. Saudara lelaki lah di sini. Maknanya saudara ni ada tiga. Saudara ada tiga. Satunya saudara seibu sebapa. Saudara seibu sebapa dipanggil dengan bahasa Arab saudara syakik. Dipanggil dengan bahasa Arab syakik. Kalau lelaki, kalau perempuan syakikah. Maknanya yang seibu sebapa. Dan bahagian yang keduanya ialah saudara sebapa. Yang ketiganya saudara seibu. Saudara seibu sebapa, maknanya maklumlah. Tapi maknanya begini, dia kalau katanya dia dengan kita saudara seibu sebapa, makna dia dengan kita bersekutu, berkongsi pada ibu dan bapa. Bapa dia bapa kita lah, ibu dia ibu kita lah. Habis tu kalau saudara sebapa, maknanya kalau kita kata dia dengan kita saudara sebapa, maknanya kita bapa dia bapa kita, tapi ibu kita lain daripada ibu dia. Maknanya bersekutu pada bapa, tidak bersekutu pada ibu. Itu panggil saudara sebapa.
Satu lagi pulanya ialah saudara seibu. Kalau katanya dia dengan kita saudara seibu, maknanya berkongsi pada ibu, tidak berkongsi pada bapa. Bapa kita, bapa dia orang lain-lain. Ibu dia, ibu kita. Itu maknanya segala bagai saudara. Maknanya bagai saudara itu ada 3. Keenam, anak saudara. Anak saudara, ni bahagian lelaki lah ni. Anak saudara, tapi yang bertalian dengan lelaki. Maknanya anak abang kita atau anak adik lelaki kita. Ketujuh, mamak. Mamak ni orang yang dia dengan bapa kita bersaudara. Tapi dimaksud dengan mamak di sini kita tengok di sini mamak ni dimaksud dengan mamak di sini ini bapa kita. Yang ni bapa kita. Saudara dia, saudara lelaki bagi bapa kita pun dikatakan mamak. Maka atas pada dia pula saudara lelaki bagi bapa, bagi yang ni nenek yang pertama, nenek yang pertama, saudara dia itu dikatakan mamak juga, yang dimaksud dengan mamak juga di sini. Saudara dia, ni nenek yang pertama, saudara abang dia ke, maka dimaksud dengan nenek juga, mamak juga di sini. Maka yang ni pun sama juga, nenek yang kedua, abang dia masalah, itu dikatakan mamak kita juga. Dia dapat pesaka juga. Maka yang ni, yang atas lagi pun sama juga. Dimaksudkan dengan nenek juga di dalam bab pesaka. Kedelapan, anak mamak, sepupu lah. Tapi tak pasti sepupu. Anak mamak, jadi kalau mamak tu dua orang, orang yang dua beradik dengan bapa kita, maka anak dia, sepupu kita. Artinya yang ni, saudara bagi nenek yang pertama, anak bagi saudara bagi nenek yang pertama pun dikatakan anak mamak juga. Sebab kita katanya yang dua beradik dengan bapa kita pun mamak, yang dua beradik dengan nenek yang pertama pun mamak, yang dua beradik dengan nenek yang kedua pun mamak, yang dua beradik dengan nenek yang ketiga pun mamak, dan ke atas lagi, maka anak mereka itulah dikatakan anak mamak. Kesembilannya suami. Kesembilannya suami, maklum. Kesepuluhnya tuan yang memerdekakan, mana bekas tok pengulu, yang lelaki dapat pesaka daripada bekas hambanya. Seperti kita cerita semalam tadi. Itu 10 orang daripada lelaki yang dapat pesaka. Tapi kena tengok pula lah syarat-syarat dia ada pula. Cumanya di sini kita nak bilangkan lelaki yang dapat pesaka. Tak tilik kepada syarat lah.
Maka kalau tilik pada syarat boleh jadi dia ada tapi tak dapat sebab didindingkan. Seperti lagi akan datang. Dan segala perempuan yang mengambil pusaka itu 7 orang. Segala yang mengambil pusaka itu, segala perempuan yang mengambil pusaka itu 7 orang. Pertamanya anak perempuan kita. Yang keduanya cucu daripada anak lelaki, cucu perempuan kita daripada anak lelaki kita. Yang ketiganya ibu. Yang keempatnya nenek perempuan. Maka nenek perempuan yang dapat pusakanya yang ni lah. Kita tengok di sini. Yang tidak ada dalam bulatan tu, yang tidak ada tanda bulat kecil tu, ya dah. Ibu bagi bapa, ibunya, ni sebelah balik bapa. Kita tengok ibu bagi bapa, ibu dia, dan bapa bagi bapa pulanya, ibu yang ni pun dapat, ibu yang ni pun dapat. Ni masuk dalam kata nenek perempuan semua. Jadi nenek perempuan tu, yang ni pun dia, yang ni pun dia, yang ni pun dia, dan atas pada dia pun dia juga. Yang ni pun masuk dalam kata nenek perempuan juga. Yang ni pun masuk dalam kata nenek perempuan juga. Sebelah ibu pula, kita tengok sebelah ni, ni pun nenek perempuan, ini pun nenek perempuan, ini pun nenek perempuan. Sekiranya kalau ada lagi ke atas, maka dimaksudkan dengan nenek di sini juga. Kelimanya segala bagai saudara. Saudara perempuan kita. Yang 3 bagai. Kalau kita tak kira lah kita ni si mati itu orang lelaki ke orang perempuan, tak kira lah. Maka saudara perempuan kita 3 bagai tadi tu akan dapat pusaka daripada kita. Keenamnya isteri, maklum. Ketujuhnya tuan, ini orang perempuan yang jadi bekas penghulu bagi hamba yang dimerdekakan. Jadi kita katanya seorang perempuan dia merdekakan seorang hamba, maka hamba tu mati. Apabila hamba tu mati, tidak ada orang yang menerimakan pusaka, maka bekas tuan tu lah dapat terima pusaka. Jadi berapa ke semua? 10 daripada lelaki, 7 daripada orang perempuan. Jadi kira-kira semuanya 17. 17 bagai. 17 bagai orang yang dapat pusaka. Boleh ya? Bahasan yang ketujuh pada bicarakan mendinding. Ketahui olehmu bahwasanya 5 orang daripada waris tiada gugur mereka itu daripada mengambil pusaka sekali-kali. 5 bagai daripada 17 tadi. 5 bagai orang daripada 17 tadi, dia macam mana pun dia dapat pusaka. Dengan sebab dia dengan kita, fardunya kalau kita mati, 5 orang ini dia rapat dengan kita, tidak melalui. Mana dia? Satunya iaitu ibu. Tengok, ibu dengan kita direct. Bapa sama, suami, isteri, dah 4 tu. 5 anak.
Maka yang ni 5 orang ni apabila ada dia akan dapat bersaka dengan tidak ada terdinding. Dengan sebab dia dengan si mati ni ibu bapa, apabila anak mati tentu ibu bapa akan dapat bersaka. Suami isteri, suami meninggal tentu isteri dapat bersaka, isteri mati tentu suami dapat bersaka dengan tidak ada siapa yang mendinding sebab di antara duanya tidak ada yang menengahi. Dia tak macam cucu, dia menengahi oleh anak, tak macam nenek, dia menengahi oleh anak, dia menengahi oleh bapa dan ibu. Adapun 4 orang ni dia rapat dengan kita. Maka 5 orang ni tidak ada siapa yang mendinding. Tiada ada siapa yang mendinding daripada bersaka. Maka yang lain tu daripada 17 tadi, yang lain pada 5 daripada 17 tadi tu kena tengoklah. Kalau ada orang yang terlebih dekat dengan si mati daripada dia, maka dia tak dapat. Tengok, kita katanya nenek, kita katanya mudahnya cucu. Walaupun dalam 17 orang tu cucu ada kan. Cucu lelaki, cucu perempuan, memanglah masuk dalam 17 orang. Tetapi kalau ada anak, cucu tak dapat. Begitu juga nenek. Nenek sebelah balik nenek sekiranya kalau ada bapa, nenek tak dapat. Kita tengok di situ. Maka dia katanya, maka melihat oleh kamu akan pentaan-pentaan yang mendinding yang di dalam jadual ini, nescaya dapatlah kamu akan kenyataan yang sempurna insya-Allah. Dia suruh tengok kepada pentaan jadual untuk kita nak nampakkan apa dia dindingan. Tengok. Jadi maknanya semua di dalam jadual 2 muka surat ni, muka ni 1, muka surat 8 dan 9. Muka surat 8 dan muka surat 9 tu, maka semuanya yang ada terdinding, maka kita tengok. Dia katanya inilah jadual segala orang yang mendindingkan setengah waris daripada mengambil pusaka. Jadi nak bagi senangnya, kita letak nombor lah sikit. Kita letak nombornya begini. Ini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, terus 6, 7, 7. Lepas tu sambung muka surat 9. Kita sambung pada muka surat 9 ya. Kita sambung, yang ni kita tulis 8 ya. Yang ni 9 hingga seterusnya. Yang ni 10. Yang ni 11. Hingga seterusnya. 12, 13, 14. Kita letak nombor, nanti senang kita nak rajak nak masa depan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Maka kita kembali pada muka surat 8, satu cucu lelaki. Maka kita tengok semua ni yang terima, yang dapat pesaka ke semua, tapi ada yang mendinding. Satu kita tengok cucu lelaki, kita baca turun ke bawah, turun ke bawah gini ya. Satunya cucu lelaki. Kita bayangkan, kita nak sampai ke cucu melalui siapa? Kita ingat begitu. Itu nak bagi nampak kita yang mendindingkan cucu. Jadi cucu lelaki mendindingkan dia kan cucu lelaki oleh satu orang. Kita baca begitu Cucu lelaki mendindingkan dia kan cucu lelaki oleh satu orang. Kita baca begitu Mana dia satu orang tu? Siapa satu orang tu? Anak lelaki. Satu orang tu ialah anak lelaki. Satu orang yang mendindingkan cucu tu ialah anak lelaki. Dengan maknanya contohnya kalau kita mati, anak kita ada, cucu kita ada, kita mati, kalau kita mati, anak lelaki kita ada, cucu kita pun ada, cucu lelaki kita pun ada, maka cucu tak akan dapat pesaka daripada kita dengan sebab didinding oleh anak lelaki. Contohnya begitulah. Kalau dimaksud dengan dia kita nak luas sikit. Contohnya ini mayat. Seorang mayat ni ada anak dua orang. Seorangnya nama A, yang keduanya nama B. A dengan B ni orang lelaki Maka anak bagi A pula, anak bagi A kita katanya D, anak bagi B kita katanya C. Maka fardunya mayat ni kita lah. Mayat ni kita. Fardunya kita mati. Maka sekiranya kalau A dan B ada, maka D dan C tak dapat pesaka. Fardunya kita katalah A ni mati. A ni mati sebelum pada kita lagi. Jadi apabila pada waktu kita mati, kita ada B yang anak lelaki kita, kita ada C anak bagi B dan ada D anak bagi A. Maka dengan sebab B ni anak, maka D dan C tak dapat pesaka. C pun tak dapat pesaka, D pun tak dapat pesaka sebab C dan D ni dua orang ni peringkat cucu. Peringkat cucu. Maka walaupun kita katanya B ni bukan bapa bagi D, sebab D anak bagi A, ayah dia dah meninggal, maka
dengan sebab B peringkat anak masih ada lagi, maka peringkat cucu maka tak dapat. Walaupun cucu kita yang anak B sendiri, artinya cucu kita yang anak A juga pun tak dapat pusaka. Itulah nak bagi gambarannya. Tengok yang kedua pula, nenek lelaki. Nenek lelaki, kita katanya nenek lelaki tu yang ni lah. Ni yang sebelah ni. Nenek lelaki yang sebelah ni. Nenek lelaki kita baca turun ke bawah. Nenek lelaki ini ikut yang ni. Nenek lelaki cara kita bacanya begini. Tengok dulu. Nenek lelaki mendindingkan dia oleh satu orang. Satu orang tu siapa? Ialah bapa. Gitu. Kita baca ikut begitu. Maknanya begini, nenek lelaki mendindingkan dia oleh satu orang tu siapa? Ialah bapa. Maknanya kalau kita mati, fardunya kita matilah. Sebab tu katanya orang belajar faraid kena berani mati. Kita mati, nenek lelaki kita ada, masih ada lagi. Waktu kita mati itu nenek lelaki kita masih ada lagi, bapa kita pun masih ada lagi. Maka dengan sebab bapa kita masih ada, maka nenek lelaki takkan nenek yang pertama, yang kedua, yang ketiga pun tak dapat pusaka sebab didinding oleh bapa. Maklum ya. Terus pula nenek perempuan, nipa ni baca perempuan ya. Nenek perempuan pihak ibu. Ni nenek perempuan pihak ibu kita tengok di sini. Ni nenek perempuan pihak ibu ni sebelah ni, sebelah kiri. Nenek sebelah ibu, yang ni nenek perempuan sebelah ibu, sebelah ni ya. Yang sebelah kiri ni, yang tak ada bulatan kecil tu. Nenek perempuan pihak ibu mendindingkan dia oleh satu orang. Siapa? Ibu. Ibu kita lah. Ibu kita mendindingkan nenek perempuan kita sebelah dia. Mana ibu bagi ibu didinding oleh ibu. Maklum ya. Empat pula nenek, for ni baca perempuan ya. Nenek perempuan pihak bapa. Kita tengok balik dalam bulatan. Nenek perempuan pihak bapa. Yang tengok sebelah ni dulu, pukul 11. Pukul 11 ni, pukul 10 pukul 11 ni. Yang ni dikandaki dengan nenek pihak bapa. Nenek perempuan pihak bapa, yang ni pun ya juga. Yang ni pun ya juga. Nenek perempuan pihak bapa. Nenek perempuan pihak bapa mendindingkan dia oleh dua orang. Sini kita baca oleh dua orang. Kita baca begitu. Sini kita baca oleh dua orang. Mana dia dua orang? Ibu dan bapa.
ibu mendindingkan, bapa pun mendindingkan dia juga. Hmm. Ha, maklum ya. 5 pula, cucu perempuan. Kita maklum kalau cucu perempuan ni, kalau cucu perempuan daripada anak lelaki dapat pesaka, cucu perempuan daripada anak perempuan tak dapat pesaka, maka maksud sininya cucu perempuan daripada anak lelaki lah. Cucu perempuan kita daripada anak lelaki kita, sebab kita ada cara masalah. Adapun kalau cucu perempuan daripada anak perempuan tu zawul arham, tak dapat di awal lagi. Itu tak payah kata dinding tak dinding lah. Tak payah masalah cucu daripada anak perempuan, tak payah kita cakap kata didindingkan, sebab dia tak dapat pesaka di awal lagi, sebab mereka dia ialah zawul arham. Yang maksud di sini cucu perempuan daripada anak lelaki, sebab dia adalah bagai waris, tetapi nak dapat pesaka kena tak ada dua orang ni. Tengok cucu perempuan lepas tu berbilang ke tidak berbilang, itu tengok lagi akan datang. Ini asalkan cucu perempuan. Seorang ke banyak orang ke, itu tengoklah sama. 5 cucu perempuan mendindingkan dia oleh 2 orang. Sini kita baca oleh 2 orang. Kita baca begitu ya. Mana dia 2 orang? Satunya anak lelaki. Yang keduanya anak perempuan yang berbilang. Sini kita mulahazah sikit. Dia anak perempuan berbilang. Mana 2 ke atas. Maksud kata berbilang tu 2 orang ke atas. Maksud dengan kata berbilang dalam faraid, apabila katanya berbilang, maksudnya 2 ke atas. Seorang dan berbilang. Ada 2 ya. Seorang atau berbilang. Berbilang tu maknanya 2 ke atas. Jadi kalau ada anak perempuan seorang saja, fardunya kita ni fardunya begini. Kita ada anak ni kita ada anak seorang, anak perempuan seorang saja. Kita ada anak perempuan seorang nama A. Ada. Kita katanya kita fardunya kita ada anak 2 orang lah. Nama Umar seorang, nama Zainab seorang, kita katanya kita ada 2 orang, ada lelaki seorang nama Umar, ada seorang perempuan nama Zainab. Ni tulisan Zainab ya. Maka pulaknya kita katanya Umar ni ada anak pula seorang namanya A, lelaki. Ada. Sebentar. Umar ni ada anak perempuan namanya Fatimah.
namanya Fatimah, maka kita katanya Umar ni mati belum pada kita lagi. Umar ni dia mati sebelum pada kita. Maka hari ni kita mati. Maka apa kita mati ni tinggal ada anak perempuan seorang, ada cucu perempuan seorang. Maka Fatimah dapat pesaka. Fatimah dapat pesaka. Sebab anak lelaki tidak ada, anak perempuan seorang. Begitu. Dengan sebab dia katanya yang mendindingkan cucu perempuan tu ialah anak perempuan yang berbilang. Maka di sini seorang saja. Tapi kalau rupanya begini, kita ada anak seorang perempuan lagi, kita ada anak perempuan seorang lagi nama A. Jadi anak bagi Umar ni tak dapat. Cucu kita nama Fatimah, anak bagi si Umar tak dapat pesaka sebab didinding oleh dua orang anak perempuan, Zainab dan A. A perempuan, Zainab perempuan, maka dua anak perempuan mendindingkan cucu. Begitu kan? Seterusnya 6, saudara seibu sebapa. Saudara seibu sebapa mutlakon, maknanya tak kira lelaki perempuan, lelaki atau perempuan. Bukan. Saudara seibu sebapa mutlakon, ni mutlakan di sini maksudnya 3 bagai saudara. Mutlakan 3 bagai saudara. Mutlakan di situ maknanya 3 bagai saudara, saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu. Kita tafsirnya begitu. Mutlakan yakni saudara seibu sebapa. Salah. Saudara seibu sebapa, bukan saudara. Salah. Maaf. Salah tadi. Mutlakan maknanya lelaki atau perempuan saja. Bukan seibu sebapa. Bukan ya. Betul balik. Salah. Betul balik. Saudara seibu sebapa lelaki, mutlakan maknanya lelaki atau perempuan. Itu saja. Yang tadi salah. Saudara seibu sebapa, dia dapat pesaka, tapi jangan ada orang yang mendinding lah. Saudara seibu sebapa makna dia dengan kita bersekutu pada ibu dan pada bapa. Sama saja dia tu orang lelaki, dia tu orang perempuan. Mutlakan maknanya lelaki atau perempuan ya. Turun mendindingkan dia oleh 3 orang. Kita baca begitu. Mendindingkan dia oleh 3 orang. Maknanya saudara seibu sebapa, dia nak dapat pesaka daripada kita, jangan ada 3 orang. Jangan ada kesemua 3 orang ni. Mana dengan sebab 3 orang ini mendindingkan dia. Mana dia 3 orang, satunya anak lelaki, yang keduanya cucu lelaki, yang ketiganya bapa. Jadi saudara, contohnya beginilah, kita katanya abang kita lah.
abang kita artinya kakak kita, abang kita artinya kakak kita. Kalau kita mati sebelum pada dia, sekiranya kalau ada kita ni ada anak lelaki, kita ni ada cucu lelaki, kita ada bapa, maka dia tak dapat pusaka. Jadi maknanya saudara sebapa, seibu sebapa, syarat dia nak dapat pusaka kena tak ada 3 orang. Uh, hmm. Bapa pun mendindingkan. Bapa pun mendindingkan. Kita sebab dia kenapa bapa boleh mendindingkan, sebab dia taliannya begini ya. Ya. Kita katanya seorang tu dia nama Zaid. Uh, Dia ada anak 2 orang, A seorang, B seorang. Tambah seorang lagi ya. Mayat satu lagi. Semuanya semuanya kita katanya kita kata yang orang ni mati, mayat ni mati, maka ada A saudara dia, B pun saudara dia, kita katalah saudara seibu sebapa lah. Maka Zaid ni bapa kan, bapa bagi si mati ya. Kita kata mayat ni kita lah. Maka bapa boleh nak mendindingkan A, boleh mendindingkan B. Sebab kita kira gini, dia kita ni mayat ni kita lah. Kita nak sampai kepada A melalui bapa. Sebab dia yang naiknya begini. Naiknya begini, mari ke ni, mari ke ni. Ya begitu. Jadi daripada mayat dia tak direct dengan A. Dengan saudara si mati dengan ni A dengan B saudara kan. Maka kita nak sampai kepada A, kita nak sampai kepada B melalui bapa. Kalau tak ada bapa, tak adalah A dengan kita ni. Jadi maknanya kita nak boleh sampai kepada A, kena naik ke bapa, turun kepada A. Tu begitu. Jadi maknanya kita dengan A tak rapat. Kita dengan A ni tidak rapat. Sebab bapa ni lebih dekat dengan kita daripada A dan B. Sebab tu dah bapa boleh mendindingkan. Sebab A rapat ke tidak dengan kita, tak rapat. B rapat ke tidak dengan kita, tak rapat. Sebab nak boleh sampai ke B, kita kena naik kepada bapa ialah Zaid, pergi kepada B, pergi kepada A. Jadi maknanya ada yang menengahi. Yang menengahi itu ialah bapa. Gitu. Hmm.
Pasal pulaknya cucu boleh mendindingkan juga. Sebab cucu tu keturunan kita. Adapun saudara bukan keturunan kita. Sebab tu cucu lebih dekat dengan kita daripada saudara. Sebab tu cucu lelaki mendindingkan saudara seibu sebakok. Terus ya. 7. 7 ni sini ya. 7. Saudara seibu mutlaqan tu mana lelaki atau perempuan. Mutlaqan maknanya lelaki atau perempuan. Saudara seibu ni cuba kita tafsir apa makna saudara seibu. Dia dengan kita bersekutu pada ibu saja. Ibu dia ibu kita lah. Bapa dia bukan bapa kita. Sama ada lelaki atau perempuan. Mendindingkan dia. Sini baca mendindingkan dia. Betul ni baca mendindingkan dia. Betul ni baca oleh 4 orang. Kita baca begitu kan. Jadi susunannya saudara seibu mutlaqan mendindingkan dia oleh 4 orang. Maknanya saudara seibu bagi kita, dia nak dapat pusaka daripada kita, jangan ada 4 orang ni. Jangan ada mana-mana seorang daripada 4 orang ni. Kalau ada mana-mana seorang daripada 4 ni, maka saudara seibu kitanya tak dapat pusaka daripada kita. Mana dia 4 orang? Satunya anak kita. Mutlaqan maknanya lelaki atau perempuan. Anak kita, anak lelaki kita, anak perempuan kita mendindingkan saudara seibu kita. Yang keduanya cucu mutlaqan, lelaki atau perempuan. Yang ketiga bapa. Yang keempat nenek lelaki. 4 orang ni dah mendindingkan. Seterusnya kita terus muka surat 8 ya. Tengok dengan masa dah pukul dah 1 jam dah tu. Kita akhir di sini. Kita akhir di sini. Jadi esok ni kita sambung pada di sini yang ke-8. Kita habiskan jadual sampai berapa semua? 15. Kita habiskan 15 ini. Kemudian kita patah balik pada muka surat 8 tambihat. Ini untuk esok. Esok kita sambung di 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apabila habiskan jadual, kita patah balik kepada tambihat. Ini beberapa penjagaan bagi jadual mendinding ini. Kemudian apabila habis di sini sampai 4 ni, kita sambung dah pada bahasan muka surat 10, bahasan ke-8. Itu untuk esok. Maka untuk malam ni kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung pada saudara lelaki sebapa yang ke-8. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.